Satu circle main motor lah. Maknanya ayah saya, abang saya, adik-adik saya semua main motor. Saya try cari kerja sebagai pion sebab saya suka naik motor. So saya nak cari jadi dispatch. Saya sebenarnya main sekarang ni. Satu Malaysia memang saya main. Dan saya adalah player top 1. Kau belagak macam engkau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sini sana. Tak belajar, tak perlu kemadu, keputusan dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bagi yang mengenali diri saya ataupun yang tidak, okey, saya Apek Sayur, yang dikenali sebagai Apek Sayur lah. Ramai yang tanya kenapa Apek Sayur. Okey, ni saya nak ceritakan. Okey, ramai yang mengenali saya sebagai watak dalam dunia ni, watak dalam pemotoran lah, dalam bidang pemotoran dan bidang sukan-sukan yang lain. Sebelum ni saya dikenali di dunia sebelum saya masuk ke dunia pemotoran ni, saya main sukan sekarang ni. Sampai tahu sebelum 2015, sebelum saya berkecimpung penuh dalam motosikal ni, bidang pemotoran ni, saya sebenarnya main sekarang ni. Satu Malaysia memang saya main dan saya adalah player top 1. Mana saya yang antara leader ataupun saya adalah tenaga pengajar yang mahir di area Seremban 2. Okay, City Park. Siapa yang selalu nampak main Skyrunner di City Park, itulah saya, Apek Sayur. Kalau korang nak tengok saya, type dia Skyrunner Malaysia, yang rambut panjang, saya lah tu. Sebelum saya berkecimpung dalam dunia pemotoran ni, saya adalah orang biasa je, main motor macam korang juga. Hanya hobi-hobi sekadar menghabiskan masa sebab suka, minat dengan motor. Okay. Saya pun dibesarkan dalam satu circle main motor lah. Maknanya ayah saya, abang saya, adik-adik saya semua main motor. Permulaan saya main motor ni sebenarnya adalah sebab saya tak ada kerja. Okay, sebelum ni saya banyak kena tipu masa saya kahwin dengan wife saya. Okay, lepas kahwinnya dengan wife saya pada tahun 2014, dalam beberapa bulan saya kerja banyak kerja. Saya try cari kerja sebagai pion sebab saya suka naik motor. So saya nak cari jadi dispatch. Saya kerja sini, saya jual sabun, bersihkan tudung. Saya pergi macam-macam lah, kena tipu jadi MLM pun ada, macam-macam lagi, banyak. Itu sangat-sangat banyak. Selama 8 bulan saya hanya macam tu lah, tukar-tukar kerja. Saya tak tahu macam mana, saya nak kerja dengan orang pun saya macam tak boleh. Saya rasa macam saya tak boleh nak kerja dengan orang. Selama 8 bulan saya hanya duduk rumah, macam mana ramai yang tahu saya main Dota. Dota ni satu game lah, game macam ML, macam Mobile Legend, tapi dia versi komputer. Okay, dia lebih spesifik dan lebih detail lah. Okay, saya banyak menghabiskan masa dengan main game di rumah masa saya kahwin dengan wife saya. Sepanjang perkahwinan tu okey, semua tak ada masalah, tapi lama kelamaan sehingga lebih kurang 8 bulan dah kahwin, tapi kerja pun on off. Okey, pendapatan pun tak ada, semua pakai duit bini je. Time tu memang saya tak ada duit lah, saya tak ada kerja. Dan sebenarnya yang ramai tak tahu, saya bukan orang senang. Saya memang tak ada duit, memang jenis tak ada duit. Saya duduk rumah main game je. Okey. Sepanjang hidup lah, sepanjang perjalanan 2014-2015 tu, yang hari-hari lainnya macam tu je lah. Tak ada apa pun yang menarik tentang diri saya. Macam orang biasa juga, sama je, orang tak kenal pun. Pergi mana-mana pun orang tak kenal. Pada akhir-akhir lah, nak masuk 9 bulan tu, adalah perselisihan faham sikit. Biasalah, dah tak ada kerja kan, tak ada duit. Wife pun mesti lah bising. Kenapa tak ada kerja, apa semua kan. Saya kata, kerja sini pun minta sini, sana pun tak boleh juga. So, saya pun try lah masuk polis. Mana saya apply nak jadi polis. Okay, saya pergi maktab PGA, di PGA tu lah, depan forensik tu. Okay, di Batu Sembilan tu. Saya dah dapat dah. Sebenarnya saya terpilih jadi polis. Saya dapat constable. Saya dah chop lah. 10 jari saya ni ada dah pergi dah. Saya lepas sebenarnya. Dan saya diminta rekrut pergi ke Sarawak sebenarnya. Sarawak ke Sabah tak silap saya. Tapi saya dapat tu pada 2015. Masa saya kahwin 2014, saya lahir je anak saya pertama, iaitu Nurah. Bila lahir je Nurah, dalam masa seminggu saya terpaksa pergi ke Sarawak, tak silap saya lah, untuk rekrut. Bila saya tengok tu, alamak jauh sangat. 3 bulan rekrut. Anak pula masih kecil. Seminggu. Saya takut rindu ke anak sebab saya selalu main dengan anak-anak semua. Saya rasa tak boleh pergi. Saya fikir. Esoknya tu
sepatutnya saya daftar untuk pergi ke rekrut, saya tak pergi. Sebab saya bincang dengan wife, saya cakap saya tak boleh nak pergi lah. Saya rindu anak saya lah. Sebab saya ni homesick. Satu, saya ni tak boleh dikongkong macam tu lah. Saya memang jenis liar, jenis rasak, jenis yang betul-betul liar lah. Okay, jenis yang sangat berdikari. Saya tak perlu pun, saya tak suka cakap tu, dikongkong penuh oleh orang. Saya suka berjalan sendiri. Mungkin orang lain, tapi ini saya macam tu lah. Okay, saya tak boleh. Dulu saya duduk asrama pun saya lari. Tak boleh, saya memang tak boleh. Sangat tak boleh. Saya tak boleh nak ikut law yang ketat yang orang buat. Mungkin kalau saya buat, boleh lah. Kalau orang yang buat, saya takut rasa macam, saya rasa dikongkong, saya tak boleh. Saya akan lagi, orang panggil tu, lagi jadi liar. Suka melanggar peraturan. Right. Semasa saya nak daftar tu, saya tak pergi. Dan anggota tu call lah. Dia kata, "Cik, Ahmad Hafiz betul ke?" Okey. Confirmkan, dia confirm 3 kali. Dia kata, "Kalau awak tolak untuk jadi polis ni, maknanya lepas ni awak nak kerja kerajaan lah." Memang tak boleh lah. Saya fikir-fikir boleh, tak apalah. Saya kata, "Okey, tak apalah, saya cancel lah. Saya tak masuk polis." Waktu tu, perasaan tu jadi macam bercampur bau lah. Betul ke aku ni, aku tolak kerajaan ni kan? Tolak jadi polis tu, satu kerja yang sangat bagus sebenarnya. Satu kerja yang sangat bagus, boleh berkhidmat untuk masyarakat. Tapi mungkin pendidikan saya tak sama dengan orang lain. Tak sama dengan orang lain. So pada waktu yang sama, saya masih lagi tak ada kerja time tu. Saya fikir nak buat apa. Sampai satu masa, saya cakap tak boleh buat apa ni. Saya try up di Facebook. Time tu raya haji, tak silap saya, raya haji. Saya saja dia time tu, motor pun, pemotoran pun tak berapa nak gila-gila macam sekarang. Pada tahun 2015 tu, macam gitu-gitu je. Modify pun tak ada sangat, biasa je. Tapi saya masuk di Facebook dengan nama, siapa tahu nama Facebook saya, Apek Sayur-Sayurannya Pun Adoi. Panjang, paling panjang nama saya di Facebook. Saya try situ, saya cakap, "Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada korang-korang yang nak repair motor ataupun nak servis motor ataupun nak pasang barang motor, boleh contact saya dengan nombor sekian-sekian, area Ceras. Saya ambil upah je." Okay. Saya ambil upah serendah RM50 untuk buka topset. RM50 buka topset memang sangat murah dulu. Sekarang ni kalau ada buat RM50, saya tak tahulah nak makan apa. Memang murah sangat. Dan tak berbaloi untuk penat dan ilmu. Right. Tapi itulah permulaan saya. Permulaan saya sebenarnya saya tengah tak ada duit. Time tu saya ada RM18. Dalam bank memang tak ada. Dulu pernah bank saya sampai RM2,500. Paling banyak bank saya RM2,500 sebab duit PTPTN. Duit PTPTN. Okay, saya sebenarnya adalah lepasan pelajar diploma elektrik dan elektronik di Politeknik Port Dickson. Okay, first kali saya bersekolah di Teknik Kajang. Saya ambil mechanical. Saya ni bukan tak pandai, saya pandai juga, tapi saya pandai kencing orang lah. Pandai kencing orang. Saya pandai lari sekolah, saya pandai pontek kelas, saya pandai serong, macam-macam. Macam-macam saya tipu mak saya. Kata pergi sekolah tapi pergi tempat lain. Saya tak ada buat jenayah lain, saya tak ada rompak, saya tak ada buat apa semua. Saya hanya selalu buat masalah je lah. Serong sekolah lah, apa, melanggar peraturan macam tu lah, buat kesalahan. Saya tak ada buat jenayah, ragut-ragut bunuh orang, apa, pukul-pukul orang, tak ada. Saya bukan jenayah, saya pun tak pernah bergaduh dengan orang. Saya selalu buat hal saya, kalau saya masalah saya sendiri. Macam kat sekolah dulu, saya suka rambut panjang. Kalau masalah saya lah, cikgu nak gunting rambut saya ke, nak saman saya ke, apa-apalah, saya akan lari lah. Maknanya saya ni memang sangat nakal lah dulu. Masa sekolah di Teknik Kajang, sekarang ni jadi vocational Kajang, saya ambil mechanical. Masa 2008, habis SPM, saya masuk di Politeknik Port Dickson. Masa saya ambil sijil. Mula saya ambil sijil dulu sebab saya tak pandai. Bukan nak kata saya pandai, saya tak pandai. Saya ambil sijil dulu, elektrik and elektronik, dan alhamdulillah CGPA saya 3 point something lah. Dan saya dapat 4 flat dalam final project. Mana final project saya tu 4 flat dan projek yang terbaik lah pada tahun tersebut, bahagian elektrik. Lepas tu, lepas habis 2 tahun saya ambil sijil, saya ambil diploma elektrik and elektronik pada 2013 saya habis. Dan saya juga dapat projek terbaik untuk final year project lah, elektrik elektronik. Mana saya dapat dua kali belajar saya ambil, saya dapat 4 flat dalam projek terbaik, final project. Sebenarnya saya sendiri, saya tak tahu. Saya ni ada pemikiran yang besar, yang suka buat benda yang tak buat.
Sebab tu saya punya projek dipilih sebagai projek terbaik. Sebab ramai yang tengok projek saya tu dia macam macam susah nak imagine kenapa saya buat macam tu. Adalah, saya pun buat pun tak adalah menarik. Tapi alhamdulillah lah, kalau dapat 4 flat dan projek terbaik tu, kalau boleh fikir lah, mana projek tu memang bagus lah. Walaupun saya tak naklah cakap saya ni bagus, tak adalah. Tapi alhamdulillah lah, dapat 4 flat pun alhamdulillah. Saya ni sukakan inovasi. Saya ni sangat suka yang saya akan ubah something. Benda yang biasa korang tengok, saya tak suka tengok. Saya tak suka tengok benda tu, benda yang normal. Kalau saya tengok orang ni buat ni, orang buat ni, saya mesti akan cari kenapa kau buat benda tu? Kenapa saya nak perlu ubah? Saya akan ubah dia. Sebenarnya pada 2014 tak silap saya, ataupun 2015 ke 2016 yang tu tak silap saya. Saya dah cipta satu motor LC 2 radiator. Sebab tahun tu tak ada lagi radiator racing, tak ada lagi. Saya tambah satu lagi radiator di bahagian dada LCV1. Okay, LCV1 saya yang Goku sekarang ni tu. Radiator satu bawah, saya pergi cari kedai kereta, saya beli hose radiator. Saya buat bracket 88 apa semua tu, daripada dada bracket tu saya letak satu lagi radiator atas dan bawah. Sebab saya nak uji kaji adakah motor ni boleh sejuk dan boleh ke water pump tu tolak air sampai ke atas. Dan saya buat, tak apalah orang cakap saya bodoh ke apa ke, saya tak kisah. Orang cakap apa benda kau ni, gila kau benda ke, cukuplah satu radiator. It's normal. Saya tak suka benda normal. Saya tak suka. Saya nak mengkaji. Saya nak tahu benda tu efisien ke? Boleh jadi ke? Adakah benda ni bernama baik? Okey, apa pro and con kalau saya buat benda tu? Costing berapa? Betul ke motor ni sejuk? Kalau sejuk, apa kebaikan untuk motor ni? Tahan lama ke? Apa benda ke? Saya nak tahu. Saya sifat yang ingin tahu. Kalau korang tak nak tahu, tak apa. Saya nak tahu. Dan saya akan share pada orang. Itu kelebihan saya. Saya suka habiskan kos saya untuk saya share pada orang lain. Saya suka berkongsi ilmu, berkongsi manfaat, berkongsi apa-apa yang saya dapat, saya kongsi pada orang. Saya tak minta bayaran. Macam saya share pada YouTube. Saya cerita je. Masa saya buat radiator tu, alhamdulillah menjadi. Dan saya pernah pun masuk race masa kat Sendayan. Saya pakai LCV1 tu, saya ride daripada KL sampai ke Sendayan. Pakai 2 radiator dan saya racing, dapat nombor 1. Alhamdulillah. Tapi lokal lah, tak adalah main racing betul-betul main kaprik, tak ada bukan. Tapi main track lah, main corner apa semua lah. Alhamdulillah dapat nombor 1. Boleh scroll di IG saya, boleh scroll. Saya tak ingat tahun berapa ada gambar tu. LC saya warna putih. Saya buat fiber semua sendiri. Saya tak pandai buat fiber. Saya buat fiber saya sendiri kat dada apa semua tu. Dah macam Transformers lah saya buat. Tak apa dah, nampak buruk, nampak bodoh, tak apa. Saya dapat ilmu. Saya nak ilmu, tak apa. Orang cakap hina saya sebenarnya saya banyak kali dihina, banyak kali dikecam, banyak kali orang hadik saya, banyak kali orang petikankan saya apa yang saya buat, semua benda yang tak masuk akal dan membazir. Yang membazir, orang cakap kau ni membazir lah buat benda ni lah. Tapi benda tu bagi saya itu adalah kepuasan untuk diri saya. Saya nak ilmu, sebab kalau saya tak buat benda ni, siapa lagi nak buat? Adakah orang lain kalau buat dia nak share dengan saya? Itu saya fikir biarlah saya buat, saya share pada orang lain. Itu pada 2016 lah saya buat pada LC. Alright. Sebelum saya buka bengkel, right, banyaklah saya lalui sebelum tu. Maknanya permulaannya saya hanya buat di rumah dengan bermodalkan saya RM18. Bukan modal pun, saya tak ada duit sebenarnya. RM18 tu duduk dalam bank duit saya. Dalam bank saya sebenarnya ada berapa ringgit, RM8 kot macam tu. Memang tak ada keluar duit, saya tak ada duit. Saya duduk pun rumah dengan mak saya. Saya duduk bilik tu bilik kecil, okey, kuarter polis biasa lah. Okey, bilik daripada kecil, saya duduk dengan wife saya sampailah anak saya seorang, Al-Nura. 2015 Nura lebih kurang baru lahir sebab saya kahwin 2014, lahir Nura 2015. Nak masuk 2016 tu barulah saya buka bengkel. Okey, sebelum saya buka bengkel tu saya buat di rumah. Saya tak ada barang, saya tak ada apa, saya hanya ada spana. Kalau kita buka seat motor LC, saya hanya modalkan spana yang ada di dalam seat saya saja. Saya bukan orang senang, memang saya nak beli tool pun saya tak ada duit. Saya hanya pakai coupling 12, 8 coupling, common ring, plier, screwdriver, T8, T10, gun pun tak ada. Saya pakai cangkul. Dulu saya overhaul, saya pakai cangkul. Kalau tak ada cangkul tu, saya ingat abang saya tak boleh overhaul. Okay? Bagi yang tahu kat sini, saya belajar motor kat sini, saya belajar dengan abang saya.
abang saya Ahmad Dalami tu kan, dia yang ajar saya semua. Sebenarnya saya tak pandai bawa motor dan saya tak nak bawa motor pun. Dia paksa saya. Dia kata, kau ni motor asyik rosak je, asyik aku buat je, biar kau buat. Mula saya suruh dia buat 2 kali dia over motor saya tengok je. Saya tak tahu apa benda dia yang buat ni, saya tak tahu. Tapi saya minat motor, saya minat tengok. Lama kelamaan dia ajar, saya buat dengan dia, tahan belah clutch, masuk gear apa semua, tahan. Saya tahan pakai, adalah alat dia tu dengan kain, dia akan pakai cangkul untuk buka belah clutch. Sebab siapa yang tahu belah clutch ni bila kita nak gun ke apa ke, dia akan berpusing. Kalau kita tekan sepanas, dia akan pusing sampai lebam. So kena saya pakai alat dan pakai cangkul. Cangkul ni kenapa? Sebab kita alihkan dia punya daya ataupun dia punya kekuatan, energi dia supaya kuat. Dia punya force dia kuat. So pakai cangkul, dia akan terus buka. Kalau kita pakai sepanas, nak buka dekat belah kelas tu agak pakai tenaga yang banyak. So kami akan cari batang yang sangat panjang untuk kami alihkan force tu bagi dia kuat, torque dia kuat. So kami boleh overhaul. Kami overhaul semua pakai manual. Sangat bersusah payah. Memang saya overhaul, kalau tak ada gun pun saya rasa insya-Allah saya boleh overhaul. Saya tak perlu gun. Sebab saya tahu saya mula daripada manual. Saya bukan je datang pakai gun. Tapi budak-budak sekarang yang pakai gun ni, saya rasa kalau saya bagi cangkul, saya bagi barang apa semua, saya rasa memang diorang takkan boleh overhaul tanpa gun. Right? So kelebihan orang lama, orang sekarang adalah orang lama dia ada pengalaman yang untuk guna manual lah. Tapi sekarang ni dah ada gun, buat apa nak pakai manual, lebih cepat dan lebih bagus lah sebenarnya. Saya pun dah tak nak pakai cangkul-cangkul, tapi itu adalah pengalaman saya lah. Masa saya buat kat rumah tu pada 2015, sebelum sampai 2016 tu saya buat 6 bulan, lebih kurang 6 bulan di quarters polis Desa Baiduri. Siapa yang kenal saya adalah anak polis. Mak dengan ayah saya adalah polis. Siapa yang kenal kat sini, ayah saya adalah ASP Nazmi. Right? Tapi dah pencen dah. Siapa kalau ada ayah korang yang berumur lebih kurang sekarang ni, kalau umur dia orang 50 hingga 70 ataupun 40 hingga 70, saya rasa dia kenal ayah saya. Orang panggil Cikgu Nazmi. Okay, dia cikgu di Polapol dulu, Jalan Semarak, dan pernah bekerja di Bukit Jalil pula. Bukit Aman. Bukit Jalil tu apa main bola. Bukit Aman, right? Dia mengajar lah, orang panggil dia cikgu. Dan dia dulu buat tattoo. Bukan tattoo yang ni tu, tattoo. Kalau naik motor yang ramai-ramai, satu motor polis ada 8 orang, ada 12 orang naik tangga tu kan. Ayah saya adalah tenaga pengajar lah. Dulu setiap kali Merdeka ada show dulu. Ada show motor polis. Ayah saya yang kondak. Memang ayah saya cikgu pemotoran. Dan sebab tu saya pun minat motor. Ayah saya dulu main scrambler, main motor trial bike. Okay, trial bike ni siapa yang tak tahu, motor yang tak duduk tu. Dia kena berdiri, dia imbang, dia akan naik batu, dia naik gunung, dia naik kereta apa semua. Ayah saya selalu buat show macam tu lah. Ada ada kayu dia akan naik motor. Naik benda tu guna motor lah. Kalau di hari polis, dia naik kereta, maknanya dia bawa kereta pergi datang mereka. So adalah show polis. Ayah saya polis. So dia naik motor tu, dia naik atas kereta. Banyak lagi lah. Ramai yang tahu lah. Siapa yang tengok ni, mungkin orang yang berumur mungkin tahulah. Kalau polis, itulah ayah saya. Satu-satunya polis yang kat Malaysia yang main motor trial bike. Ayah saya lah tu. Right. Tapi sekarang tak ada dah. Sebab ayah saya dah pencen, dah tak ada lah orang yang buat pertunjukan motor. Dulu banyak sebenarnya. Kereta pusing, orang panggil tu macam mana tak kereta pusing, bawa laju-laju lepas tu pusing dengan kereta. Tu ayah saya lah tu. Ayah saya adalah stuntman. Dia pun banyak bekerja dengan Yusuf Aslam. KL Drift 1, KL Drift 2, cerita bosnya. Abang saya dengan bapak saya berlakon dalam cerita bosnya sebagai stuntman. Cerita cermin, banyak lah. Yusuf Aslam dengan Syamsul Yusof pun kena ayah saya. Sebab banyak bekerja sama dengan orang lah. Ayah saya stuntman. Sebab tu saya pun jenis yang tak takut. Saya pun jenis yang berani juga. Main motor ni memang saya orang panggil tu kering lah. Kering. Saya dengan abang saya memang tak ada masalah. Kalau buat setakat laju-laju ni memang, sebab kami diajar daripada kecil, diajar skill memandu. Memandangkan abang saya pun memang aktif main motocross. Handling dia sangat power lah berbanding saya. Saya ni tak main sangat motocross. Abang saya yang di Pening tu, Ahmad Nasai tu dengan Dalami, dua-dua main motocross dan skill handling untuk jaga motor tu memang sangat bagus. Saya tak nafikan mereka memang sangat hebat daripada saya. Sangat hebat. Kalau tengok saya ni kering, diorang lagi kering. Memandangkan saya buat di quarters polis, memang sebenarnya tak boleh pun buat di rumah. Sebab memang tak boleh. Bising satu hal, bau minyak satu hal. Sebab dulu saya pakai petrol dan diesel untuk basuh enjin. Maknanya memang busuk lah longkang tu, bau minyak, dan jiran komplain.
Kalau dia tak komplain pun sebenarnya memang tak boleh pun bawa kat rumah. Perlu ambil satu inisiatif untuk jaga hati lah, jaga hati jiran, dan sebenarnya pun tak boleh sebab dia bahan mudah bakar. Right? Tapi saya no choice, saya tak ada duit dan saya memang tak ada pengalaman untuk buka bengkel. Saya terpaksa buat macam tu. Saya terpaksa buat di rumah. Dalam 6 bulan tu, alhamdulillah saya ada simpanan lebih kurang 10,000. Sebelum ni memang saya tak pernah ada duit sampai 10,000 yang tak guna. Bermakna bukannya 10,000 tu saya hanya ada duit. Dalam masa 6 bulan tu, saya ada beli barang sikit-sikit saya letak di rumah. Daripada TV saya di depan, sampailah saya terpaksa alihkan TV di rumah saya tu sampai ke tengah ruang tamu. Daripada depan sampai tengah ni adalah barang motor saja. Saya top up valve seal, block, head, carburetor, CDI, exhaust, radiator, rod, bearing, apa semualah. Dah macam kedai dah. Dah macam kedai, tapi kedai kecil lah. Macam kedai Sebaneka, kecil-kecil punya. Macam tu, macam kedai Aceh kecil. Ada yang sikit barang. Saya tak menjual, tapi saya hanya buat untuk customer je. Lama kelamaan mak saya pun cakap, kau pergilah pindah. Cakap jiran dah bising apa semua, kau datang motor banyak. Sebab yalah, korang pun kena tahu yang datang ni pun bukannya exhaust standard, kadang-kadang bising. Dan rumah saya tu adalah rumah yang hujung. Rumah hujung jalan mati. Mana kalau orang nak datang rumah saya tu akan lalu banyak rumah untuk sampai ke rumah saya tu. So hari-hari kalau orang lalu pakai wawaipang, dulu exhaust Nobi, sakit telinga juga mat. Sakit juga telinga. Dulu NLK semua tak ada. Cukuplah Nobi dengan SM pun dah cukup lah. Memang sangat bising. Waipang kan. Waipang dengan Nobi dulu. Bising nak mampus exhaust luang. Dia ni pula malam-malam ni kalau balik dari rumah saya ni, dia pergi menghebat. Ya Allah, kenapa kau menghebat depan rumah aku ni? Memang tak masuk akal lah. Tapi yalah, benda tu cerita lama lah. So masa saya buat-buat tu, saya pun rasa nak pindah ke satu kedai. Time tu dah 2016. Nak masuk 2016 ni, saya nak pindah rumah tu, saya termenung juga. Berapa costing? Macam mana nak berniaga? Saya tak pernah. Saya bukannya basic berniaga. Saya ceritakan, saya daripada elektronik, saya tak tahu. Macam mana nak berniaga, management macam mana? Staff memang tak ada lah. Saya dengan abang saya je buat. Saya memang, dalam masa 6 bulan tu, saya hanya dengan abang saya saja buat. Itu je. Dan kalau nak tahu, saya buat di rumah, bumbung saya setengah je. Kalau hujan, saya terpaksa pakai payung. Saya buka payung, saya letak di belakang badan saya. Sebab tempias hujan tu akan kena saya. Sebab saya bukannya orang senang, boleh tambah atap pun saya tak ada duit. Saya tak ada duit. So saya buat motor tu kalau hujan, sini atap, sini kosong. So hujan tu akan pergi kat sini. Kalau ada angin kuat ke apa, hujan dia akan pergi sini. So kalau ada motor kat sini, saya tengah buat, saya akan pakai, saya duduk sini, abang saya duduk sini, saya akan letak payung, letak di belakang badan. Sebab kami buat kerja kan duduk. So kalau kena hujan, ada payung, tak kena lah. Sangat bersusah payah. Saya bukan orang senang. Memang gigih lah. Buat motor basah-basah pun ada. Spana kena air, biasalah. Spana kena air memang leceh lah. Nak lap apa semua kan. Memang ada yang jenis besi, berkarat lah. Sebab dia pakai spana murah. Memang time tu memang sangat struggle lah. Kalau time panas gila, berkicap. Memang berkicap. Sebab bumbung zinc, kau buat motor tengah panas, pukul 1, pukul 2, memang berkicap. Dengan panas teriknya daripada sini, pergi pancar kat badan kau, memang sangat panas. Sebab tu dulu saya buat motor, saya pakai seluar pendek je. Pakai slipper, pakai seluar pendek, tak pakai baju. Saya, terus terang saya cakap, saya pun old school juga dulu. Tapi saya dah beralih. Saya menginovasikan. Daripada saya yang dulu, saya tak nak macam dulu. Saya tak nak lagi tengok orang-orang masih lagi pakai slipper untuk buat kerja, pakai seluar pendek buat kerja, tak pakai baju buat kerja, ataupun pakai seluar panjang koyak di lutut buat kerja. Bukan, itu bukan forman. Kena ubah. Benda tu kena ubah. Kalau tengok di forman saya ni, alhamdulillah, semua handsome, smart, pakai kasut, safety boot, steel toe, safety first. Benda sekali safety first. Kalau boleh kasut tu jangan bertali. Saya suka pakai zip. Jangan bertali, sebab kalau kita main dengan dyno lagi bahaya. Kalau dengan dyno, benda yang berpusing atau apa-apa benda yang melibatkan putaran ni, kalau pakai tali, seluar yang longgar, baju yang longgar ni, dia boleh sedut. Itu sangat bahaya, safety. Right. Sebab tu saya tak suka kalau datang bengkel pakai slipper. Saya akan halau. Biasanya staff saya dia akan tahu. Siapa datang sini, masuk sini, saya akan tengok kaki. Slipper, dia tahu dah. Kalau saya tengok sini, saya tengok, dia tahu dah. Jangan masuk lah. Kalau masuk, memang kena maki. Dia orang akan tahu. Bila datang je bengkel, sebelum masuk bengkel, dia akan pakai kasut. Dia tahu.
itu memang wajib pakai kasut. Sebab kita tak tahu apa benda yang kita bakal menimpa kita lah. Terlanggar tongkat motor ke, sepanah jatuh ke, kita bawa barang terjatuh ke, kena kaki ke, apa benda ke. Kaki ni sangat penting. Sebab sekali kalau kena, putus ke apa benda ke, patah ke, dah jadi masalah. So first kali saya amat tekankan adalah kasut. At least kasut. Kalau bukan slipper pun at least kasut, bukan slipper. Ini pula yang jenis jalan-jalan pakai slipper memang saya tak akan benarkan. Right? So bukannya saya nak melemahkan orang-orang atau pemain-pemain yang masih lagi pakai slipper, tidak. Tapi kalau boleh, nasihat saya, jaga keselamatan. Fikirlah apa yang terbaik untuk korang. Walaupun buat di rumah sekalipun, tukarlah kepada kasut. Ini nasihat saya lah. Pakailah kasut. Sebab dulu saya tak fikir benda ni. Bila saya dah ada bengkel, baru saya nampak banyak benda yang perlu diinovasikan. Seluar panjang, nampak handsome. Kalau korang datang sini, nampak formen saya seluar panjang tapi seluar dia kotor, bagi tahu saya. Bagi tahu saya, Apek, kau punya formen ni pakai seluar kotor, nampak sangat formen tu. Bagi tahu saya, memang dia akan kena. Memang kena sound terus direct. Memang kena maki punya lah. Diorang tahu formen saya memang sangat bersih, seluar tak ada kotor, pakai kasut. Tangan kalau masa lepak keluar pergi makan, semua tak nampak macam formen. Tangan sangat bersih. Sebab kami pakai pasir sabun tu. Korang pun tahu kan, pasir tu memang sangat bersih. Tapi yang apa yang saya tekan kat sini adalah image. Image kita untuk memodernkan formen-formen yang di luar sana, mekanik-mekanik sana supaya tak dipandang rendah lagi oleh masyarakat. Naikkan taraf, pakai kasut, datang ke tempat kerja, pakai seragam, baju seragam, seluar seragam, kasut kalau tak seragam pun tak apa, tapi at least still tu. Sebab kita tahu kasut ni kadang-kadang ada yang mampu boleh pakai mahal, ada yang saving sikit dia akan pakai yang murah. Tak apa, tak ada masalah, asalkan kasut warna hitam kena seragamkan, nampak seragam, nampak kemas. Alright, itu yang saya tekan kat sini, itu yang kami tekan kat sini supaya nampak bengkel tu ataupun attitude tu nampak satu kerjaya yang berkaliber lah, bagus, berwawasan. Alright, so saya rasa saya cerita sampai sini je sebelum saya buka bengkel. Okay, saya tak cerita lagi macam mana saya buka bengkel. Alright, so saya cerita sampai sini lah, sampai tadi tu yang saya cakap saya buat hanya berbekalkan bumbung zinc separuh, panas terik. Saya masih lagi merasa bahang dia. Kalau sekarang ni saya cerita ni, saya masih lagi teringat dapat gambaran kat rumah tu macam mana saya duduk time dulu pakai seluar pendek, seluar jean yang saya gunting. Nampak memang nak pakai seluar pendek lah, pakai seluar jean warna biru cair. Saya suka dulu seluar jean biru cair. Memang kotor kat sini, memang kotor lah, memang gelap lah kat sini. Saya gunting dah akan jadi bulu-bulu kat sini. Nampak formen lah, nampaklah formen kan, nampaklah kita ni mekanik, nampaklah macam pro. Padahal nampak saya, bila saya tengok macam dulu, saya rasa hina. Saya rasa kenapa aku tak dulu buat smart sikit kat rumah. Cuma saya ni tak terbuka lagi. Tapi sekarang ni bila saya tengok, saya rasa macam bang, kenapa abang tak try untuk tukar, try ubah sikit image, mesti lagi smart. Customer datang pun mesti lagi smart. Alright, so siapa kat sini di luar sana, saya nak nasihatkan, tukarlah image. Bukan saya cakap so ubah semua, tapi at least pakai safety boot, jangan pakai slipper bang. Minta maaf banyak-banyak bang, siapa yang tengok sini, siapa yang terasa, saya minta maaf banyak. Sebab ini saya dari hati ke hati, dari pomen ke pomen juga. Abang mekanik, saya mekanik, kita sama-sama cek makan. Saya tak nak apa-apa jadi ke abang, pakailah kasut. Saya tak nak lagi tengok foreman di luar sana. Saya tengok di YouTube, saya tengok di TikTok, saya tengok di IG, saya tengok lagi macam-macam foreman pakai slipper. Sangat bahaya bang. Itu nasihat saya untuk kali ini. Dan saya akan ceritakan macam mana perjalanan saya untuk buka bengkel. Saya akan ceritakan macam mana untuk korang buka bengkel, saya akan ajarkan. Alright, so ini saja saya cerita pengalaman saya sebelum saya buka bengkel sampai 2015 saja dahulu. Nanti saya cerita 2016, 2017 sampailah sekarang. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya yang tak seberapa nak menarik ni. Right, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya akan ceritakan macam mana permulaan saya buka bengkel, berapa modal saya, apakah yang terjadi, adakah ini bengkel yang pertama, adakah ini bengkel yang kedua, ataupun apa jualan. Nanti dengarkan apa yang saya ceritakan akan datang. Right, so itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share. Like sekarang bang, like sekarang. Jangan lupa like sekarang, komen di bawah,
apa perasaan korang, apa yang korang nak, apa yang suggestion yang korang nak untuk episod akan datang, sila komen di bawah. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun terasa di hati. Teguran ini untuk semua. Sebab saya memang sangat sayangkan kerjaya ni, hobi ni, dan saya nampakkan korang ni nak naikkan taraf korang supaya nampak bagus di mata masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.